إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى خصوص الروح الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره، ثم إلى خصوص الروح أبو علي البنجري الندوي المالكي الشيخ أحمد فهمي بن زمزم حفظه الله تعالى ومتعنا الله به، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة، واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah dan inayah daripada Tuhan, Allah Ta'ala telah menyampaikan kita ke sini di dalam majlis ilmu bacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi Ibn Zamzam hafizahullah ta'ala wa mata'ana Allah bih. Kita sambung pengajian kitab kita malam ni. Kita masuk muka surat 33, faedah ke-6. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faedah yang ke-6, yakni faedah yang ke-6 daripada 8 faedah yang dihimpunkan oleh Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala alaih. Himpunkan daripada selama 30 tahun dia mengaji dengan Al-Imam Syaqi Al-Balkhi.
Malam ni kita masuk faedah yang keenam, iaitu manfaat yang keenam. Katanya, sesungguhnya aku ni kenal kepada siapa? Imam Hatim Al-Asam. Aku melihat manusia ini, apabila disebut manusia umum, sama ada beriman ataupun kafir, sama ada soleh ataupun toleh, semua sekali. Sesungguhnya aku melihat manusia ini, yakni sikap manusia, sikap kebanyakan manusia, satu sama lain, yakni sesama manusia itu saling bermusuh-musuhan, saling bergaduh. Manusia bergaduh sesama manusia. Karena apa bermusuh-musuhan itu? Kerana ada suatu tujuan. Bermusuh itu dengan sebab satu tujuan, kerana ada satu tujuan. Contohnya hendak memonopoli, menguasai satu perniagaan, maka menyebabkan berlaku permusuhan. Ataupun tujuan dia untuk mendapatkan sesuatu harta ke, pangkat ke, maka menyebabkan permusuhan. Atau sebab yang kedua, kerana yang kedua permusuhan itu suatu sebab, ataupun bermusuhan itu dengan suatu sebab. Contohnya sebab disakiti ke, ataupun sebab dilakukan sesuatu yang tidak adil ke, maka terjadinya permusuhan di antara manusia. Apabila Al-Imam Hatim Al-Asam melihat manusia ni kebanyakannya saling bermusuhan dengan dua ilat ni. Satu kerana berhimpun satu tujuan, dan yang keduanya kerana berlakunya sesuatu sebab. Lalu aku memikirkan, aku pun fikir, aku pun gerakkan akal aku dengan aku melihat keadaan manusia tu. Aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yakni memikirkan dengan firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala firman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwih, fattakhidhuhu aduwa. Yang tu baik. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia melihat manusia ni sering bermusuhan. Ya, kita nampak pun macam tu. Kerana ada satu tujuan, maka bermusuhan. Kerana berlakunya satu sebab, bermusuhan, berkelahi. Dia tak boleh nak bincang, sama ada dari segi politik ke, ekonomi ke, ataupun hubungan kemasyarakatan ke. Dia banyak mendahulukan berkelahi. Pasal apa jadi macam tu? Kerana sebenarnya kita tak kenal yang musuh kita ni siapa dia. Selalunya ataupun sebab utama seseorang itu bermusuhan kerana orang yang dia musuhi itu adalah musuh dia. Yang tu layaklah, wajar kita bermusuhan, kerana yang kita benci, yang kita tak suka, yang kita hangat hati itu musuh kita. Jadi adakah kita sama-sama manusia ni musuh? Cuba fikir tengok. Lalu Al-Imam Hatim Al-Asam dia jumpa satu ayat Al-Quran, dia fikir, dia fikirkan tentang ayat ni, dia tafakur dengan ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala firman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, yang bermaksud surah Al-Fatir ayat ke-6, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi Allah yang jadikan manusia ni bagi tahu kepada kita sekalian manusia, yang musuh kita ni iaitu syaitan. Bukan kita musuh sama-sama kita. Musuh yang nyata, yang terang. Memang dia ni bersumpah
bahawasanya dia akan sesatkan anak cucu Adam ni sampailah sama-sama masuk neraka dengan dia. Tu musuh. Yang tu musuh. Kemudian Allah Ta'ala firman lagi, fattakhidhuhu aduwa. Kerana itu, kerana syaitan tu musuh yang nyata tu, jadikanlah ia syaitan tu sebagai musuh. Maka kita kena ambil syaitan ni sebagai musuh kita, bukan sesama manusia. Kena ambil syaitan ni sebagai musuh kita. Macam mana kita nak ambil syaitan tu jadi musuh kita? Mestilah kita buat sesuatu perkara yang menyebabkan syaitan tu jadi sakit hati dengan kita, jadi marah dengan kita. Dan tak boleh kita buat sesuatu perkara yang menyebabkan syaitan tu suka dekat kita. Kerana rasmi, kerana adat bermusuh ni, kita akan buat sesuatu yang musuh kita tak suka. Mana ada orang bermusuh dia akan buat sesuatu yang musuh dia suka? Tak ada. Bandingan dia kalau kita marah kepada seseorang, contohlah, sepatutnya kita tak boleh memarah sama dengan kita, pasal manusia dengan manusia, orang Islam lebih-lebih lagi lah, sesama Islam bukan bermusuh, bukan musuh. Kalau orang Islam tu jahil, dia tu kita kena tengok dengan pandangan rahmat. Orang yang masih layak mendapat hidayah daripada Tuhan, kalaulah dia buat sesuatu atas dasar kejahilan dia, maka sepatutnya kita bagi keuzuran kepada dia, kita mudah memaafkan dia. Jadi kok mana pun sama manusia ni kita cari jalan damai. Kalau kita tambah-tambahlah kita sama-sama Islam, kita sama-sama adik-beradik, kita sama-sama jiran, kita sama-sama kawan-kawan ni, kalau berlaku perselisihan, jangan ambil dia sebagai musuh kita. Sebaliknya carilah jalan nak bagi pengenduk, orang panggil, nak bagi rungkaikan perselisihan, rungkaikan permusuhan, pasal dia bukan musuh kita. Jadi yang musuh kita tu syaitan. Macam mana kita nak ambil syaitan tu jadi musuh? Kita kena faham dalam hati kita, sebab kita berkelahi dengan seseorang, ada orang tengah yang jadi batu api, apa? Syaitan. Dia bisik kepada seorang macam tu, dia bisik kepada kita macam ni, maka terjadilah permusuhan. Maka kita kena buat sesuatu menyebabkan syaitan ni marah kat kita, sebab dia musuh kita. Macam mana kita berdamai dengan orang yang kita musuhi? Kita beri kemaafan kalaulah berada kesalahan yang dibuat tu berada pada pihak orang yang kita musuhi. Kalaulah kesalahan tu pada pihak kita, kita mohon maaf. Kalau dia bertegah tak mau maaf, pasal apa? Pasal marah tu masuk sampai tulang hitam. Aku 7 keturunan aku tak mau tengok muka hang. Maka berilah keuzuran. Asalkan jangan berkelahi. Dia mesti salah satu daripada dua pihak tu, orang panggil berlapang dada ataupun mengenduk diri, undur diri. Kalau kami belah Kedah tu, hang jangan cekang sangat, kenduk sama, kenduk tu mengalah maksud dia. Hak belah kita lah, orang mengaji ni mengalah. Bukannya rugi, tak ada rugi pun, yang rugi berkelahi. Jadi pada faedah yang ke-6 ni, Al-Imam Hatim Al-Asam nak bagi kita sedar, musuh kita yang sebenar adalah syaitan. Syaitanlah yang ajak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syaitanlah yang membisik, yang menjadi batu api supaya kita bermusuh sesama orang Islam. Yang tu. Maka kita kena ambil syaitan ni sebagai musuh. Bangun di tengah malam akan menyebabkan syaitan tu sakit hati kepada kita. Kita bangun bertahajud, kita masuk ke dalam majlis ilmu, buang jahil kita, buang jahil dalam bab akidah, buang jahil dalam bab ibadah, dalam bab fiqh, buang kejahilan kita dalam bab ilmu tasawuf ataupun bidang tasawuf. Kita mengaji hak benda-benda ni, syaitan marah kepada kita. Apabila kita dan syaitan tu bermusuh, nanti di hari akhirat terpisahlah kita dengan dia, tak duduk sekali. Kalau dia tu kawan kita, jawab dia duduk sekali, pasal tempat syaitan dah tahu dah, iaitu di dalam api neraka Jahannam. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala,
Maka aku pun, Imam Hatim Al-A'sam pun membuat kesimpulan bahawa tidak perlu kita bermusuh dengan sesiapa selain daripada syaitan. Maka Imam Hatim pun buat khulasah, buat kesimpulan, buat keputusan bahawa kita sama-sama manusia ni tak perlu bermusuh. Melainkan yang kita nak kena bermusuh tu hanya kepada syaitan. Hanya kepada syaitan. Jadi pada diri kita ni ada beberapa musuh yang Allah Ta'ala jadikan, dan salah satu daripada musuh kita itu syaitan. Ada 3 lagi, iaitu dunia musuh kita, apa lagi, hawa nafsu juga musuh kita. Dan semua ni kita kena sedar bahawa semua benda-benda ni dia bawa kita kepada kejahatan. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, faedah yang ke-7, sesungguhnya aku, Imam Hatim Al-A'sam, melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga, yakni berusaha sedaya upaya untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Yang tu. Jadi Imam Hatim Al-A'sam dia melihat kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia ni semua orang, kebanyakan orang dia bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga, yakni dia fokus di dalam kehidupan dia. Dia tumpukan sepenuh tumpuan dalam usaha untuk mencari makan, mencari nafkah dan sumber kehidupan. Tadi tak apa lagi. Dan terkadang ia seseorang tu terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram kerana mencari makan dan sumber kehidupan. Ini salah. Yang ini salah. Kita berusaha sungguh-sungguh cari rezeki yang halal ataupun sumber kehidupan tanpa kita buang, tanpa kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala tuntut, Allah Ta'ala fardukan kepada kita, yang tu tak ada masalah. Kerana manusia ni Allah Ta'ala bagikan berbagai jenis. Ada dia boleh konsentrik dalam bidang agama 90%. Pada bidang ibadah ataupun bahagian ibadah dia boleh konsentrik banyak. Adanya orang dia hanya boleh lepas buat benda yang wajib saja. Yang sunat-sunat ni dia jarang-jarang boleh buat. Kalau mengaji pun mengaji hak wajib-wajib saja, hak fardhu ain saja. Begitulah juga ibadah. Kerana apa? Kerana kesibukan dia. Jadi pada masyarakat ataupun manusia ni yang berperingkat pembahagian Allah, yang tu kita kena raikan. Yang salahnya apabila kita himpunkan tenaga kita, kita himpunkan segala usaha, kita himpunkan segala tumpuan-tumpuan kita hanya nak mencari makan dan sumber kehidupan, dan kita tinggalkan tuntutan agama. Itu salah besar dan rugi besar. Lagi tambah salah oleh kerana hak yang kita nak makan tu kita berasa tak cukup. Sumber kehidupan kita tu kita berasa tak cukup, kita pergi ambil benda syubhah dan yang haram. Yang tu lagi teruk. Jadi benda syubhah ni ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram. Kerana benda syubhah ni dibahagikan kepada 3 bahagi. Yang pertama syubhah tu, yang pertamanya yang kita nak tahu syubhah tu apa? Benda yang tak diyakini halal dan tak diyakini haram. Ini cara mudah. Nak kata halal pun dia tak yakin, nak kata haram pun dia tak yakin. Jadi duduk tengah-tengah. Maka itu syubhah, benda yang diragui. Jadi perkara syubhah ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama 50% kita kata halal dan 50% kita kata haram. Jadi tengah-tengah, sama banyak. Halal dengan haram. Maka ini hukum dia makruh. Makruh kita ambil benda tu. Syubhah yang kedua iaitu 70% kita kata halal, 30% kita kata haram. Halal tu dalam hati kita, halal benda ni. Tapi ada juga haram tu sikit, 30% ataupun kurang daripada tu. Maka yang ni juga hukumnya makruh. Dan ada syubhah yang haram. Apa dia? Syubhah yang haram 70% kita kata haram,
30% kita kata halal. Jadi jumlahnya haram tu lagi banyak pada yang halal. Maka ini hukum dia haram. Lepas tu kita nak timbang. Kita nak timbang benda yang syubhah ni. Dan benda yang syubhah ni menjauhkan kita daripada sifat warak. Orang yang warak ni iaitu orang yang meninggalkan muharramat, orang yang meninggalkan benda yang haram, dan orang yang meninggalkan perkara yang syubhah. Itu maqam ataupun peringkat orang yang warak. Kalau kita sampai ke peringkat ataupun kita nak maqam kedudukan orang yang warak, iaitu orang yang memelihara diri dia daripada yang haram dan memelihara diri dia daripada perkara syubhah. Masuklah seseorang tu apabila dia sempurna pemeliharaan diri dia terhadap dua benda ni, masuklah dia pada kedudukan orang yang warak. Bukanlah orang yang warak ni iaitu orang yang jalan tunduk, orang yang tengok lantai, tengok bawah. Itu bukan masuk dalam ta'rif. Masuk dalam ta'rif warak yang tak ambil syubhah, yang jaga daripada syubhah, yang jaga daripada benda yang haram. Yang tu kita kena faham. Jadi dalam duk cari makan, duk cari sumber kehidupan, tuntutan kepada dua perkara tersebut oleh hawa nafsu. Hawa nafsu nak lebih, nak senang lebih, nak cepat kaya, menyebabkan seseorang tu terjerumus dalam perkara syubhah dan yang haram, perkara haram. Yang ni jadi payah. Kita ambil benda haram, dia bukan nak bertambah, dia bukan nak bertambah rezeki kita, bukan nak jadi bertambah elok kehidupan kita. Kalau kita ambil benda yang haram, di dunia lagi Allah Ta'ala akan kikih benda yang halal. Allah Ta'ala akan kikih kesenangan, kebahagiaan kehidupan kita. Di Kuala Lama Kuala tak senang. Jadi jangan biar itu bercampur di luar kita, dalam rumah kita benda yang haram, jangan biar itu ada. Begitulah juga dalam perut kita, jangan biar itu ada benda yang haram. Kerana benda yang haram ni lah ataupun benda yang syubhah ni lah yang akan menegahkan kita daripada boleh buat ibadah kepada Allah. Dia akan menghalang hati kita daripada dapat petunjuk. Apabila hati kita tak dapat petunjuk, kita tak akan mai ke masjid, ke surau, kita tak akan masuk ke dalam majlis ilmu. Kita jadikan orang-orang yang alim ni sebagai musuh kita. Kita tak suka dengar benda beragama, kita tak suka dengar benda-benda nasihat yang baik. Hati kita jadi kerah. Pasal apa? Ada benda tak elok duduk dalam perut kita. Jadi kena jaga elok-elok benda ni. Kalaulah satu ketika dulu terambil ataupun kita ambil atas dasar jahil kita ambil kerana apa? Terpedaya dengan hasutan syaitan ataupun hawa nafsu. Kena bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Pernah almarhum tu guru, dia habaq kata orang yang makan benda haram di dunia ni samalah dia nak pergi jumpa Tuhan, dia bawa benda salah. Kita kalau nak lalu di sempadan antara Bukit Kayu Hitam nak pergi ke Thailand ataupun Danok tu, Thailand tu nak mai ke Bukit Kayu Hitam, kalau ada benda salah, benda yang kita tak bayar cukai apa lebih, kita tinggal lah. Kita tak bawa masuk, nanti kena tangkap dengan immigration sana ataupun custom sana, masalah. Apatah lagi orang yang bawa benda-benda yang salah besar seperti dadah dan sebagainya, dia pun takkan bawa, dia pun cari jalan lain. Kalau nak masuk, mesti dia pun selesai kot lain. Kalau nak bawa buta-buta benda salah, nak seberang sempadan, siapa pun tak berani. Ni kita nak seberang sempadan alam dunia nak pergi alam akhirat. Bawa dalam perut benda salah, duduk dalam perut, Allah tak tahu nak apa lah tuan-tuan. Yang nak periksa tu pula malaikat. Allah Maha mengetahui. Bukan boleh kecoh-kecoh apa. Pergi bubuh benda yang Allah Ta'ala murka tu dalam perut kita. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, tiap-tiap daging yang tumbuh daripada satu sumber haram, fannaru awla bih, maka neraka tu lebih utama untuk dia.
Orang ni layak masuk neraka. Neraka tu sesuai sungguh. Jagalah benda-benda yang macam tu. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya maruh, sehingga terkadang terpaksa menjual harga diri, terjebak dalam pelacuran, terjebak dalam dunia hiburan yang melampau, tambah lagi yang melampau, pakai seksi nak bagi laris, kecantikan yang Tuhan bagi, lawa muka tu, dia menikah dengan orang lain pula cik. Kita tengok comel-comel orang Melayu ni, hidung dia kalau kemek cara kemek, kalau mancung cara mancung kan, piduk menari kangkang koyak pula dalam TV, berputak soban kita tengok dia, nak tutup bahasa rugi tengok juga, kan, jual harga diri, jual air muka kerana apa? Nak cari sumber kehidupan, nak cari makanan, sampai tu nanti di hari akhirat tak tahulah macam mana. Kemudian kata Imam Hatim Al-Asam, lalu aku memikirkan, aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi. Imam Hatim Al-Asam dia perhati tengok surah Hud ayat ke-6, Allah Ta'ala firman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat tu. Pasal apa orang jual harga diri, pasal apa orang jual air muka, pasal nak cari apa? Kehidupan, pasal nak cari duit belanja, pasal nak cari makan, pasal nak cari kenderaan dan sebagainya. Orang panggil pasal apa? Pasal dia tak perhati ayat ni. Kalau dia faham ayat ni, tak apalah. Apa maksudnya? Dan tidak ada daripada suatu yang melata atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tiap-tiap binatang ataupun tiap-tiap makhluk yang melata di atas muka bumi ini, yang berjalan, yang merangkak, yang melata atas muka bumi ini, semua Tuhan jamin rezeki dia. Jadi rezeki termasuk dalam benda yang Allah jamin. Tak perlu kita takut, tak perlu terjun dalam benda yang haram, tak perlu terjun dalam benda yang subhah. Ada. Jadi ayat ni nak menceritakan kepada kita bahawasanya rezeki kita Tuhan jamin. Yang jamin tu Allah, yakni Allah mesti bagi kepada kita. Jadi tak perlulah kita dalam hati kita ni bahasa bimbang kalau kut tak dapat makan, bahasa bimbang kut sumber kehidupan kita tu tidak ada, bahasa bimbang kut yang ni tak cukup, yang ni tak cukup. Kita jangan duk bimbang. Pasal apa? Pasal ia dah masuk di dalam jaminan Allah. Yang Tuhan tak jamin apa dia? Kita ni surga neraka, tu Tuhan tak jamin. Cuma pelik dengan manusia ini, benda yang Allah Ta'ala jamin dia duduk kalang kabut. Benda yang Tuhan tak jamin kita, syurga tu, masuk ke dalam syurga dan terlepas daripada azab siksa api neraka, yang tu dia buat senang lenang, tenang saja. Yang tu pelik kita. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala jamin rezeki kita, tak perlu risau, tak perlu takut, kerana jaminan tu datang daripada Allah, pemilik kita, pemilik alam ni, pemilik rezeki. Kalaulah rezeki tu tak ada bagi kita, matilah. Mati yang tu. Jadi ini rezeki apa? Rezeki asas semua orang dapat. Bagi semua orang dia akan dapat rezeki ini, sama ada dia kufur kepada Allah ataupun beriman. Jadi kita yang duk hafal Quran, duk mengaji ni, ada satu lagi jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita orang yang biasa tak masuk di dalam pengajian ilmu agama, satu jaminan daripada Allah rezeki kita. Mana ayat ni lah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Adapun penuntut ilmu agama, penuntut ilmu agama, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi tafaqahullahu rizqahu. Penuntut ilmu, yakni ilmu agama,
dikenaki ilmu sini dalam ta'rif tu kena kepada ilmu agama. Allah Ta'ala akan jamin rezeki dia. Jadi kita mengaji ilmu agama ni jangan bimbang. Saat ni nak kerja apa, hafal Quran ni. Dan jangan takat hafal Quran saja. Sebab maksud daripada hafal Quran tu ilmu tu. Mengaji kitab, jadi alim. Apabila habis kita 30 juz, jangan rehat banyak-banyak. Cari pondok-pondok, cari tempat-tempat yang mengaji kitab, cari guru-guru yang hebat-hebat. Pi mengaji kitab pula, pi mengaji ilmu nahu, pi mengaji ilmu saraf, pi mengaji ilmu balaghah. Kemudian mengaji ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, kemudian mengaji ilmu tafsir, segala alat-alat yang bersangkut paut dengan tafsir. Habis masa kita lagi 6 tahun, 7 tahun ataupun 5 tahun kalau otak solid. Kemudian habis di situ, pi ke Al-Azhar Mesir ataupun pi ke Morocco ataupun pi ke pesantren-pesantren Indonesia, cari tok guru lagi besar. Umur 33 baru kahwin. Balik jadi tok guru. Balik jadi tok guru. Tok guru besar. Orang Melayu ni kalau tok guru payah hak yang hafal Quran. Kalau hak yang guru yang saya mengaji seorang saja daripada banyak-banyak guru tu. Seorang saja yang hafal Quran. Pasal apa jadi itu? Kebanyakan masalah pelajar-pelajar yang menghafal Quran ni apabila dia boleh 30 juz, dia rasa tu dah segala-galanya. Dia dah dapat kesenangan kehidupan, berjaya dah, habis dah. Salah tu baru mula tu. Baru mula. Habis 30 juz, bukan segala-galanya. Tu baru mula dalam bidang ilmu. Habis tu kita nahu, boleh baca kita Arab. Reti kaedah-kaedah fiqh. Reti ilmu usul. Reti kaedah-kaedah fiqh, reti kaedah-kaedah ilmu tasawuf, menguasai fiqh tasawuf dan ilmu usul, dan sedikit sebanyak ilmu hadis dan sebagainya. Ilmu hadis, tafsir apa boleh pergi ke luar negara tu, ambil kat tu syekh Arab tu lagi kemas. Kan? Sini pun ada, turu-turu sini pun kemas-kemas. Aku nak berjalan di luar negara, jangan kita ni. Apabila kita mengaji ilmu agama, dua jaminan. Satu yang ni. Yang kedua hadis Ustaz. Jaminan daripada Allah dan jaminan daripada Rasul. Jadi pelajar-pelajar ambil dua jaminan ni. Tak hidup bimbang masuk, jangan masuk dalam hati. Risau kerja apa, nanti ni siapa nak pula aku nak menikah macam mana. Ustaz mengajar lah. Nak kerja tak boleh, tak ada. Kalau pi kerja, pi bawa Grab, siapa anak murid nak mengaji, siapa dia nak mengajar. Lepas tu buat je serahlah kat Allah. Ada kan? Banyak tu kan? Yang tu. Pasal apa? Pasal Allah jamin, Rasul jamin. Kemudian kita beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu, mujahadah apa? Jamin lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bangsa siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lepaskan dia daripada segala perkara yang menyakiti ataupun memberi kesusahan kepada dia. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala rezeki kat dia tanpa hingga-hingga. Dia tak tahu mai kat mana. Tu tiga dah. Hak yang Tuhan jamin. Jangan ambil satu ni. Yang tu baik. Jadi apabila kita semua faham ayat ni, jangan kita bimbang dengan rezeki kita, pasal Allah Ta'ala jamin. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezeki aku di tangan Allah, di dalam kudrah Allah. Bukan Tuhan ada tangan. Di tangan, di dalam kekuasaan Tuhan. Apa yang kita dapat, Tuhan bagi. Semua orang sini. Apa yang ada pada tuan-tuan? Kereta, rumah berapa bilik? 5 bilik, 6 bilik, 4 bilik, 3 bilik. Yang tu semua tu Allah bagi. Adapun usaha ikhtiar kita tu hanya tengah, jadi benda pertengahan, perantaraan. Tuhan dia tak bagi terus gitu. Dia bagi dengan usaha ikhtiar kita. Dengan sebab usaha ikhtiar kita yang tidak memberi kesan apa-apa, Tuhan bagi melalui itu. Macam ayat ni lah. Ayat ni
Dia nak masuk dalam perut kita, nak jadi hilang dahaga. Tuhan nak bagi macam mana? Tuhan bagi kita boleh pegang dia, Tuhan bagi kita boleh angkat, kemudian Tuhan bagi kita boleh langgah ataupun minum masuk satu-satu, kemudian Tuhan bagi hilang dahaga. Perbuatan kita ni usaha ikhtiar. Pada hakikatnya Allah Ta'ala hendak letakkan air dalam perut kita, dan Allah Ta'ala hendak hilangkan dahaga kita. Berlakunya perbuatan ni tidak memberi bekasan apa pun. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi tak payah duk bimbang. Bagi kita, kadang-kadang anak kita seorang tu, dia kurang sikit pendidikan dia daripada abang ataupun kakak-kakak dia, dia terkebelakang sikit. Kita cuma bimbangkan kerana dia tak semayang. Kita bimbangkan dia jauh daripada agama. Adapun rezeki dia tu tetap ada dah. Tak boleh lebih daripada apa yang Tuhan takdir, dan tak akan berkurang daripada apa yang Tuhan takdir. Kalau kita bercakap pun, bagi nasihat pun, kerana nak buang sifat-sifat tak elok ke dia, seperti pemalas. Yang tu saja. Jangan kita bercakap sampai ke tahap kita bimbang dia nak boleh makan apa tu, salah dah tu. Melampaui had dah. Kita kena pegang dalam hati, abang ni, anak aku yang nombor 2 ni, ataupun nombor 5 ni, ataupun nombor 3 ni, kurang sikit pada orang lain, rezeki dia Tuhan jamin dah. Yang kita duk tegur dia pasal apa? Suruh bangkit, suruh pergi cari kerja, sebab tak mau bagi dia jadi pemalas. Yang tu. Nak buang sifat pemalas, nak buang sifat tak bertanggungjawab pada diri dia. Tu tujuan dia. Kita nasihat, kita tegur seseorang tu, baik. Dan aku putuskan segala harapanku, apabila tahu bahwasanya Allah Ta'ala jamin, maka aku pun mengetahui bahwasanya rezekiku di tangan, yang di dalam kekuasaan Allah, dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tuhan jamin dah rezeki kita tu. Lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya, kepada Allah. Hati aku sibuk mengingati Allah, tak sibuk duk bimbang urusan yang Tuhan telah jamin. Dan aku putuskan di dalam hatiku segala harapanku dengan selain daripadanya, daripada Allah. Yang aku dah tak harap lagi kepada makhluk, sebaliknya aku harap kepada Allah. Yang sebetulnya, kalau orang Islam pegang lagu ni, kaya-kaya, tak tahu nak habaq lah. Berpegang dengan pemilik alam, buat kerja lah, mesyuarat lah. Strategi bisnes kita rangkai elok-elok, tapi pegangan hati kita, pengharapan hati kita tu merayu tu kat Tuhan, baru kita elok. Baru hati kita elok, kita akan jadi orang yang beriman, bertakwa, amal soleh, semua elok. Hati kita elok, agama kita elok. Sekarang ni yang tak elok pasal hati pegang dengan makhluk, pegang dengan orang, pegang dengan jawatan. Kemudian di dalam hati kita apabila pegang tu, dia ada tamak. Tak cukup, 1 juta tak cukup, nak ambil 2 juta. Mai Ustaz Isri bulan puasa, ceramah buang-buang, jual tanah wakaf sekaki RM20 untuk pondok dia. Yang kita duk kejar 1 juta, 2 juta, 3 juta, beli tanah wakaf. Ingat dapat 1 juta nak belilah, 1,000, 2,000, dah RM20 ya. Bak akhirat ni jadi kedekut, jadi pelik kan. Jadi kita rosak iman, kita rosak agama, kita rosak, rugi. Apabila jatuh dalam keadaan itu berlaku pada kita, jadi rugi kita. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, jam tak ada ni, bayar tuan-tuan. Dah masuk dah insya-Allah. Tak apa. Sikit lagi. Faedah yang terakhir, faedah yang ke-8, yang terakhir. Sesungguhnya aku melihat setiap orang ada memiliki satu yang menjadi pegangannya. Setiap orang dia memiliki di hati dia, memiliki apa? Sesuatu yang menjadi pegangan hati dia. Sebahagian mereka menjadikan dinar dan dirham sebagai pegangan dia. Tujuan hidup, pegangan dia duit ringgit. Kalau duit tebal dalam poket, duit tebal dalam bank, jiwa dia tenang. Duit merosot, perniagaan merosot, dia jadi tak tentu arah. Pasal apa? Pegangan dia tu.
Dan yang lain pula, sebahagian yang lain pula menjadikan harta dan kerajaan sebagai pegangannya. Hati dia berpegang dengan harta. Dia mengatakan bahawasanya harta banyak barulah seseorang tu senang. Harta sikit seseorang tu tidak akan bahagia. No? Ada sebahagian berpegang dengan kerajaan. Hati dia berpegang dengan kerajaan. Kerajaanlah yang boleh bagi kepada dia segala-galanya. No? Jadi ini semua sebagai pegangan. No? Semua ni sebagai pegangan seseorang tu. Dan ada pula menjadikan kemahiran atau pekerjaan sebagai pegangan. Pegangan hati dia. No? Aku ada kemahiran, maka aku akan berjaya. Aku ada pekerjaan yang baik, aku akan berjaya. Itu pegangan hati dia. No? Bahkan ada orang yang menjadikan hamba Allah sebagai pegangannya. Bahkan sebahagian daripada manusia ni, orang ni dia jadikan hamba-hamba Allah sebagai pegangan dia. Oh, dia ni ada, boleh tolong aku. Projek ni dia boleh bagi. Selagi aku berkawan dengan dia, aku selamat. Hakikatnya yang sebenarnya apa dia? Depa ni tak berpegang dengan Allah. Sedangkan dinar dirham Allah Taala punya. Nama dinar, nama ringgit Tuhan yang penama. Kalau tidak kita taati. Kemudian harta pun Allah Taala punya. Tanah kita Tuhan bagi jadi. Kebun kelapa sawit Allah Taala bagi jadi. Kita ni hanya diletak saja. Letak sat sebelum mati. Apabila mati pindah kat orang lain pula. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, lalu aku memikirkan firman Allah taala yang berbunyi, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maksudnya, dan sesiapa yang bertawakal, dia bergantung hati dia kepada Allah, berserah kepada Allah, bergantung hati dia kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkannya. Tuhan akan bagi dia cukup. Maksudnya benda yang paling kurang dia terima takkan cukup. Kalau Tuhan nak bagi lebih, Tuhan Allah lah. Bawah daripada yang mencukupi dia tak akan dapat. Dia mesti dapat cukup. Tu jaminan dia. Orang yang bertawakal bukan cukup, dia dapat lebih. Tuhan bagi lebih kat dia. Tu. Sesungguhnya Allah Taala itu mempersampaikan segala urusannya. Yang segala urusan kita yang jadi berjaya, kita boleh dapat kehidupan kita, seseorang tu boleh dapat kejayaan dalam kehidupan dia. Siapa yang bagi sampai benda-benda ni kat dia? Allah lah. Anak kita berjaya, sepupu kita berjaya, kita berjaya. Pasal apa berjaya? Sampai kepada kejayaan tu Allah bagi. Mana boleh ada yang lain? Tak ada. Mesti Allah. Kemudian, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi setiap suatu itu qadar yang telah ditentukannya Allah. Setiap orang dapat ni adalah qadar yang Tuhan bagi. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Sakatan hak dia Tuhan yang tentukan dan Tuhan bagi banyak tu. Tuhan kehendak dia ni nak dapat 50, dapat 50. Dia tak akan jadi RM49, 9 kubang. Dan tak akan jadi RM51, dia 50 je. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, maka aku pun terus bertawakal kepada Allah. Apabila dia tahu yang tu, Imam Hatim Al-Asam pegang terus dengan Allah. Jadi kita kena mengaji bab tawakal. Tawakal tidak menafikan usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar ni gerakan tubuh badan. Kita nak buat sesuatu, berlakunya penat, berlakunya lelah pada gerakan tubuh badan kita. Adapun hati kita waktu kita buat kerja tu pegang dengan Tuhan. Nak bagi dapat, nak bagi jadi Allah lah. Yang kita buat ni pun dalam takdir Allah Ta'ala juga. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan akan daku, dan Allah itu ialah sebaik-baik tempat berserah diri. Apabila dia bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala cukupkan kepada Imam Hatim Al-Asam apa yang dia kenaki, cukup, memada. Kemudian Allah Ta'ala tu adalah tempat berserah diri, sebaik-baik tempat. Pasal apa Allah Ta'ala tu sebaik-baik tempat? Pasal semua ni hak Tuhan. Kita berpegang dengan korporat tu. Ustaz, kalau saya dapat projek ni, insya-Allah masjid saya buat kat Ustaz. Tak apa, ya, terima kasih. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi projek. Adakah hati kita pegang dengan datuk tu? Tak. Pegang dengan Tuhan. Ada tak masjid? Tak ada. Datuk tu dapat projek dah. Dapat. Pernah jumpa tak? Hilang pergi mana dah? Tak ada. Tuhan tak bagi dah buat kita.
sayang tu. Kalau dapat 20 juta nak buat masjid 500,000, weh 500,000. Mak hati tak kemah. Tuan-tuan, orang buat pondok dengan madrasah ni benda 40 juta, 10 juta, saya akan tanggung semua tu. Lali dah tuan-tuan. Nak bagi-bagi tak bagi sudahlah. Bagi dapat pahala, dapat keberkatan. Tuhan sayang. Yang tu. Baik. Hati kita kena serah kepada Allah. Lalu Imam Syafi'i Al-Balkhi rahimahullah berkata kepada Imam Hati Al-Asam rahimahullah, semoga Allah sentiasa memberi taufik kepada kamu. Sesungguhnya aku telah membaca Taurat, At-Taurat, Al-Injil, Al-Zabur dan Al-Quran, maka aku mendapati isi keempat-empat kitab ini adalah berkisar, berlegar pada membahaskan, pada membincangkan 8 masalah yang engkau sebutkan tadi. Dan siapa yang beramal dengannya, maka sebenarnya ia telah beramal dengan keempat-empat kitab yang aku sebutkan tadi. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat tak main lagi jadi ulang balik daripada 1, faedah 1 sampai ke 8 bagi yang ada kitab, parti sungguh-sungguh. Yang ni lah kehidupan kita berlegar sini. Masalah kita, masalah masyarakat ni berlegar pada perkara yang 8, faedah yang 8 ni. Kalau sempurna kita berpegang dengan faedah yang 8 ni, insya-Allah taala kita akan dapat kebaikan di sisi Allah, kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Nasihat ke-16, carilah guru yang mursyid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jam'alna hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.